Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Masri, bernombor matrik 203307. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan perbentangan bagi tugasan pertama, iaitu apakah yang dimasukkan dengan psikolinguistik. Di dalam pembentangan kali ini saya akan mengetengahkan 5 tajuk utama, iaitu yang pertama adalah berkaitan dengan pengenalan yang akan berkisar tentang pendefinisian psikolinguistik, dan yang kedua adalah berkaitan dengan ruang lingkup yang terdapat di dalam bidang psikolinguistik ini, dan yang seterusnya saya akan jelaskan seberingkas berkaitan dengan konsep pemerolehan dan juga pembelajaran bahasa kanak-kanak, dan seterusnya saya akan terangkan serba sedikit berkaitan dengan pandangan daripada 3 aliran berbeza terhadap teori pembelajaran bahasa. Dan sebelum saya pergi kepada kesimpulan, saya akan menerangkan tentang aspek neurolinguistik dalam bahasa. Baiklah, kita akan terus pergi kepada pengenalan. Bidang psikolinguistik ini merupakan hasil gabungan daripada 2 bidang yang berbeza, psikologi dan juga linguistik. Gabungan daripada 2 bidang ini merupakan hasil penemuan tokoh-tokoh yang mempercayai bahawa terdapatnya satu mekanisme yang terdapat di dalam otak manusia yang menjalankan fungsi-fungsi kebahasaan. Secara umumnya, istilah psikolinguistik ini berasal daripada bahasa Yunani. Jika kita lihat, psikologi dapat disilakan dengan 2 perkataan, iaitu psycho yang bermaksud jiwa dan logos yang bermaksud ilmu. Jadi gabungan psikologi ini, logos ini membawa maksud kajian tentang jiwa, manakala linguistik ini merupakan kajian bahasa. Jadi di sini kita dapat melihat bahawa psikolinguistik ini merupakan satu kajian yang dilakukan untuk melihat bagaimana proses mental berlaku di dalam otak manusia ketika manusia itu menuturkan kata-kata ataupun bercakap. Di sini ada beberapa pendapat tokoh yang telah mendefinisikan psikolinguistik. Menurut George A. Miller pada tahun 1965, beliau menyatakan bahawa bidang psikolinguistik ini merupakan satu bidang yang menghuraikan proses psikologi yang berlaku ketika seseorang menggunakan ayat. Manakala mengantar Simanjuntak pada tahun 1980 pula mengatakan bahawa bidang psikolinguistik ini merupakan sub-bidang di bawah disiplin linguistik yang bergabung dengan ilmu psikologi untuk mengkaji proses-proses yang berlaku ketika seseorang berkata-kata dan memahami ayat-ayat yang didengarnya. Manakala Granham 1980 pula mengatakan bahawa kajian ini merupakan kajian yang menggunakan otak dan fikiran sebagai alat utama bagi operasi kebahasaan manusia, iaitu bagaimana bahasa itu dihasilkan dan dipahami di dalam otak manusia. Manakala Atchison 1998 pula mengatakan bahawa psikolinguistik ini merupakan kajian bahasa dan akal budi. Terdapat 3 aspek utama, iaitu aspek berkaitan pemerolehan bahasa pertama atau bahasa ibunda, kemudian aspek proses pemahaman input-input bahasa, dan yang ketiga adalah aspek berkaitan penyimpanan maklumat bahasa atau pengetahuan berbahasa. Okey, kita akan lihat pula kepada ruang lingkup psikolinguistik. Terdapat 7 komponen utama di dalam bidang psikolinguistik. Yang pertama adalah kompetensi, iaitu sebagai pengetahuan pengguna terhadap bahasanya. Akuisisi, iaitu pemerolehan bahasa. Performansi ataupun ujaran yang bermakna yang dikeluarkan oleh seseorang dan dapat difahami oleh pendengar. Kemudian asosiasi verbal dan persoalan makna. Kemudian proses bahasa pada orang abnormal. Persepsi, ujaran dan kognisi yang melihat kepada bagaimana proses mental berlaku di dalam otak apabila seseorang itu berkata-kata. Dan yang terakhir adalah pembelajaran bahasa. Ketujuh-tujuh ruang lingkup psikolinguistik ini merupakan komponen yang utama yang perlu dipelajari ataupun perlu perhatian dalam bidang psikolinguistik. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada konsep pemerolehan dan juga pembelajaran bahasa. Konsep pemerolehan dan pembelajaran bahasa ini merupakan dua istilah yang berbeza. Secara umumnya, pemerolehan bahasa ini disebut sebagai language acquisition di dalam bahasa Inggeris, di mana ia berlaku secara semula jadi ataupun secara alami sejak dari kecil lagi. Dan menurut pendapat tokoh, pemerolehan bahasa ini berlaku ketika seseorang kanak-kanak itu memperoleh bahasa ibundanya sahaja. Manakala pembelajaran bahasa atau kita sebut sebagai language learning ini, ia merupakan pembelajaran sepanjang hayat di mana ia berlangsung daripada kecil sehingga dewasa, di mana daripada kanak-kanak itu mempelajari bahasa ibundanya sendiri dan seterusnya mereka dapat memahami bahasa sekunda ataupun bahasa asing.
Baiklah, pemberdayaan bahasa kanak-kanak ini meliputi dua aspek utama, iaitu kompetensi dan juga performansi yang telah diutarakan oleh Chomsky pada tahun 1957. Komponen pemerolehan bahasa ini berkait rapat dengan komponen tata bahasa yang meliputi aspek fonologi, sintaksis dan juga aspek bahasa yang lainnya. Pemerolehan bahasa kanak-kanak ini dapat dijelaskan mengikut peringkat usia menurut Lambert. Seperti yang kita dapat lihat di sini di dalam jadual ini, pada usia 0 hingga 3 bulan, kanak-kanak mengalami proses berbahasa mendengkur. Hal ini kerana mereka pada waktu ini masih lagi tidak boleh berbahasa. Namun setelah pada usia 4 hingga 20 bulan, mereka melalui proses merabat, iaitu mereka mampu membebelkan bunyi-bunyian yang tertentu. Manakala pada usia 21 hingga 36 bulan, mereka akan mengalami proses pemerolehan bahasa. Kemudian 3 hingga 10 tahun, proses permunian tata bahasa dan peningkatan kosakata. Manakala pada usia kanak-kanak itu 11 hingga 14 tahun, mereka akan mengalami proses kemunculan intonasi asing. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada teori pemerolehan bahasa yang telah diketengahkan mengikut 3 aliran yang berbeza. Yang pertama adalah aliran nativis. Aliran nativis ini telah dipelopori oleh Noam Chomsky. Menurut beliau, seorang kanak-kanak itu telah dianugerahkan dengan satu mekanisme berbahasa yang dikenali sebagai peranti pemerolehan bahasa ataupun language acquisition device ataupun LED. Selain itu, menurut beliau juga, bahasa ini yang bersifat kreatif. Dia mengatakan bahasa ini bersifat kreatif kerana bahasa ini boleh berkembang dengan sangat besar sehingga tiada batas dan boleh mencapai tahap infinity. Untuk melihat bahawa bahasa itu kreatif, Noam Chomsky telah mengetengahkan dua aspek utama, iaitu kompetensi dan juga performansi. Seperti yang kita tahu, kompetensi ini merupakan pengetahuan penutur terhadap bahasanya, manakala performansi merupakan bunyi-bunyi bermakna yang dilafazkan. Okey, yang kedua adalah daripada pandangan behaviorist, iaitu pandangan yang dipelopori oleh B.F. Skinner yang mengatakan bahawa bahasa ini bukannya hadir dalam diri manusia tetapi ia dirangsang oleh rangsangan luar. Bahasa juga disebut sebagai perilaku verbal di mana bahasa ini dikatakan sesuatu yang perlu dipelajari dan bukannya hadir ataupun bukannya muncul dari dalam diri manusia itu sendiri. Menurut beliau, perkembangan bahasa yang berlaku dalam diri kanak-kanak ini merupakan kemajuan ekspresi verbal yang mencapai kematangan melalui prinsip pertanian responden dan juga peniruan. Baiklah, bagi aliran kognitif pula yang dipelopori oleh Chen Piaget, beliau telah menentang aliran behaviorist kerana pada pendapat beliau, bahasa itu berasal daripada pematangan kognitif yang dicapai melalui interaksi, bukannya yang dirangsang oleh rangsangan luar. Menurut beliau lagi, terdapat proses mental yang mendasari kemampuan berbahasa seseorang. Di sini kita dapat melihat bahawa pemikiran kognitif seseorang itu muncul terlebih dahulu sebelum bahasa itu dituturkan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang aspek neurolinguistik dalam bahasa. Neurolinguistik ini merupakan kajian yang menghubungkan bahasa dengan dasar-dasar neurologis dengan memberi penekanan kepada linguistik, psikolinguistik dan juga neurolinguistik. Maksudnya di sini ketiga-tiga bidang ini merupakan bidang yang sangat berkait rapat antara satu sama lain. Okey, lokasi bahasa ini dikenal pasti terdapat pada hemisfera kiri otak pada daerah Broca dan juga daerah Wernicke. Daerah Broca dan daerah Wernicke ini adalah diambil bersempena dengan nama tokoh daripada Jerman dan Perancis yang telah menemui hubungan otak dan juga fungsi bahasa. Jadi berdasarkan penemuan kajian-kajian telah dilakukan, Wernicke telah buat satu model iaitu model Wernicke. Daripada model itu dapat dirumuskan bahawa daerah Broca terletak di bahagian hadapan kiri otak mengandungi representasi motor untuk muka, lidah, bibir, langit-langit, pita suara dan alat-alat ucapan serta mengandungi rumus-rumus yang dapat mengubah bentuk bahasa yang didengar kepada bentuk pertuturan. Jika daerah Broca tercedera, maka akan mengakibatkan kesulitan untuk memproduksi bahasa ucapan. Manakala bagi daerah Wernicke terletak di hemisfera kiri otak berdekatan dengan representasi korteks pendengaran yang memacu proses pengenalan terhadap pola-pola bahasa ucapan. Jika berlaku kecederaan pada daerah ini, seseorang itu akan gagal untuk memahami bahasa ucapan dan hilang kemampuan untuk menulis. Baiklah, saya akan terangkan sedikit mengenai afasia ataupun gangguan berbahasa.
Secara umumnya terdapat 3 bentuk afasia. Yang pertama adalah afasia Broca, kemudian afasia Wernicke dan juga afasia global. Afasia Broca ini, kesan daripada afasia Broca ini, seseorang itu akan sukar untuk mengeluarkan perkataan meskipun dia memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Manakala afasia Wernicke pula, seseorang itu akan sukar memahami kata-kata yang didengar atau dibaca. Kesannya penderita sendiri akan sukar mengeluarkan kata-kata yang bermakna daripada mulutnya. Manakala afasia global ini merupakan satu gejala afasia yang sangat berat kerana di sini seseorang itu telah mengalami kematian sel-sel otak secara meluas, termasuklah pada bahagian otak yang berfungsi memainkan peranan bahasa. Okey, jadi secara kesimpulannya, bidang psikologi ini terarah pada 3 tumpuan utama iaitu bidang linguistik, psikologi dan juga neurologi. Bidang psikologi ini telah membantu para pengkaji bahasa memahami proses pemerolehan dan juga pembelajaran bahasa kanak-kanak. Pandangan yang berbeza di dalam kajian psikologi ini di mana terdapat 3 aliran yang telah saya nyatakan tadi iaitu aliran nativist, behaviorist dan juga kognitif dapat dijadikan panduan untuk para pengkaji psikolinguistik pada masa-masa akan datang. Baiklah, itu saja yang dapat saya bentangkan untuk pembentangan pada hari ini. Dengan itu, sekian, terima kasih.